Okey, pada minggu lepas mungkin dah tengok ni, iaitu kita tentang ibadah dalam Islam. Okay, ibadah dalam Islam ni, iaitulah pada minggu lepas fokusnya pada tentang asas ibadah, kemudian syarat ibadah. Pada minggu ni kita nak tumpukan pada istimewanya agama kita ni dari segi ibadahnya dan juga kesan ibadah dalam kehidupan kita sebagai orang Islam lah. Okay, pada minggu lepas, saya ada tanya soalan tentang apakah yang dikatakan ibadah dan saya ada bawa contoh pandangan yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah yang mengatakan ibadah tu ialah apa-apa jua. Apa-apa jua perkara itu disukai dan Allah suka, Allah redha, maka perkara itu dikira sebagai ibadah. Sama ada perkataan, perbuatan ataupun yang zahir ataupun batin lah. Jadi kesemua perilaku kita ni yang tercetus daripada diri kita ni, sama ada kita punya pemikiran, kita punya perbuatan, perkataan, semuanya akan dikira ibadah sekiranya perkara tersebut, perbuatan tersebut disukai dan diredai oleh Allah SWT kan. Okey, kemudian jenis-jenis ibadah. Ibadah ni kita semua sedia maklum tentang perkataan ibadah. Cumanya ibadah tu kalau kita lihat dari skop hukumnya, hukum ibadah tu ada dua lah. Hukum wajib, hukum sunat. Ibadah tak ada hukum makruh ataupun tak ada hukum haram. Bila dikatakan ibadah, mestilah sesuatu perkara itu wajib ataupun sunat sahaja hukumnya. Dua sahaja. Kalau saya keluarkan soalan contohnya, di antara hukum berikut, manakah yang tidak termasuk dalam hukum beribadah? Mesti jawapannya ialah makruh dan haram lah. Wajib dan sunat termasuk hukum ibadah. Ibadah tu sesuatu yang disukai. Jadi sesuatu yang disukai itu mestilah hukumnya wajib ataupun sunat. Wajib ni kita kena buat secara paksa sebab Allah telah tentukan ketetapannya sebagai wajib. Tak buat dosa, wajib buat dapat pahala. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, tak dapat apa-apa kan. Jadi itulah ibadah. Okey, kemudian kalau ibadah kita lihat dari segi kategori kewajipannya, tadi dari segi hukumnya ada dua, iaitulah wajib dan sunat. Dari segi kewajipannya ada dua juga, iaitulah wajib aini ataupun fardu ain, kita katakan sekarang sebagai fardu ain, kita belajar sebelum ni kan fardu ain, ataupun wajib kifai ataupun fardu kifayah lah istilah yang lain. Jadi wajib aini itu setiap individu wajib kena buat benda tu, tak buat berdosa. Kalau wajib kifai ni atau fardu kifayah, ada segolongan sahaja yang buat, maka segolongan ataupun total kesemua masyarakat Islam tu terlepaslah daripada dosanya. Biasanya contoh yang dia buat ni berkaitan pengurusan jenazah lah. Kalau satu kampung tu, katakan kampung A ni katakan ada 500 orang Islam kan, 500 orang Islam. Berlaku satu kematian contohnya kan. Tiba-tiba tak ada seorang pun yang uruskan jenazah tersebut. Dari segi memandikan jenazah, mengafankan, semayangkan dan mengkebumikan, maka satu kampung ataupun 500 orang tadi berdosa. Sebab tak ada seorang pun yang pandai menguruskan jenazah. Kerana hukumnya kat situ ialah fardu kifayah. Tetapi jikalau daripada 500 tadi ada 2-3 orang yang pandai yang uruskan jenazah, maka 468 tadi terselamatlah daripada kena ataupun ditulis sebagai dosa lah. Itu fardu kifayah. Jadi wajib, fardu ain semua kena buat, tak buat berdosa. Wajib, fardu kifayah, cukuplah ada segolongan ataupun sekumpulan tertentu yang melaksanakan, maka yang lain akan terlepas daripada dosa. Kemudian dari segi pelaksanaannya pula, jadi kita lihat ada 3 skop lah kat sini. Ibadah dari skop hukumnya ada 2, wajib dan sunat. Ibadah dari skop kewajipannya ada 2 juga, wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Dan ibadah dari aspek pelaksanaannya pun ada 2, iaitu ibadat khusus dan ibadat umum kan. Khusus, khususlah dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis. Yang umum ni dia umum, lawan daripada khusus. Lepas tu ada dinyatakan, ni sebagai pengulangan lah untuk yang minggu lepas punya. Mungkin ada yang tak ingat ataupun sama-sama, jadi kita ulang sekali lagi lah. Okay, kemudian asas ibadah saya ada sebut minggu lepas, 4I. Asas ibadah ada 4I. Pertama kena ada ilmu. Ibadah mesti ada ilmu. Ibadah tanpa ilmu, maksudnya perkara tersebut tidak dikira sebagai ibadah lah. Mesti asas yang pertama ilmu. Untuk menepati syarat-syaratnya apa dia, menepati bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Maka ilmu syarat ataupun asas pertama dalam ibadah. Kemudian adanya iman. Orang yang tak ada iman, kalau dia buat ibadah tak dikira sebagai ibadah. Kan contohnya orang yang non-Muslim, mereka nak cuba solat. Dia ikut kita solat, cara perbuatan solat, tapi dia tak ada iman.
maka perbuatan tersebut tak dikira sebagai ibadah. Ataupun yang ketiga, ihsan. Ihsan ni kalau Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, iaitulah apakah ihsan, sebagai satu hadis yang panjang. Hadis yang panjang, Nabi cerita tentang seorang manusia ataupun lelaki yang berpakaian serba putih itu, dalam maksud hadis tu, dengan pakaiannya yang serba putih, serban putih, datang daripada jauh tapi tak ada habuk pun. Iaitu yang malaikat Jibril dia tanya kepada Nabi, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah tanda-tanda hari kiamat, apakah itu ihsan. Lalu Nabi bercakap, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan lah. Itulah kita beribadah tu seolah-olahnya kita melihat Allah. Kalaupun kita rasa kita tak nampak, kita tak lihat Allah, kita kena anggaplah Allah tu melihat kita. Itu ihsan. Jadi kita beribadah dalam keadaan kita merasakan kita punya perbuatan ibadah tadi Allah nampak. Ataupun kita bayangkanlah kita tu sedang beribadah di depan Allah SWT. Maka dengan adanya sifat ihsan ni, jadi kalau kita buat ibadah tu kita tak ciplak lah, ataupun kita tidak bohong diri sendiri. Kan contohnya macam puasa. Orang tak nampak. Kita pun makan curi-curi contohnya kan. Ataupun tak puasa, orang tak tahu. Tapi sebab kita tahu Allah nampak kita, maka kita pun akan buat ibadah kita tadi dengan cara yang betul lah. Jadi itu yang ketiga, iaitu ihsan. Dan yang keempat, ikhlas. Semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana seseorang yang lain, ataupun kerana mak marah, ayah marah dan sebagainya. Kita buat semata-mata kerana Allah SWT. Maka ini 4 asas lah dalam ibadah. 4 I. Ilmu, iman, ihsan dan ikhlas. Kemudian syarat ibadah. Syarat ibadah pun saya dah tanya minggu lepas. Ni ada syarat ibadah. Mesti niat kerana Allah. Niat pertamanya kerana Allah SWT. Dan perbuatan tersebut mestilah perkara yang menepati syariat ataupun halal yang menepati syariat. Kemudian secara sederhana, tidaklah terlalu fanatik sangat dalam beribadah. Fanatik ni saya ada buat contoh. Contohnya macam ada 3 orang yang berjumpa Nabi, jumpa isteri Nabi, ditanya bagaimana Nabi punya kehidupan kan. Dia kata Nabi ni berkahwin. Dan Nabi ni juga berpuasa dan berbuka. Nabi ni juga dia akan tidur kan, akan berehat. Jadi sebabnya yang berjumpa isteri Nabi tu, dia kata dia lepas dia rasa dia macam ibadah dia kurang, jadi dia rasa dia nak puasa, dia tak nak berbuka, dan dia nak teruskan beribadah, tak nak tidur dan sebagainya, dia pun tak nak berkahwin. Itu nampaknya cara gaya macam orang yang terlalu fanatik dalam beribadah. Lalu isteri Nabi mengatakan Nabi itu seorang Nabi, tapi berpelakuan macam orang yang sederhana, biasa. Nabi tidur, Nabi berehat, Nabi bersolat, kan? Nabi berkahwin, Nabi ada isteri, ada anak, dan Nabi juga berpuasa dan berbuka. Jikalaunya ada individu yang dia kata dia tak nak berkahwin sebab nak beribadah semata-mata, ataupun dia nak solat sepanjang masa, tak nak bekerja, ataupun dia nak puasa saja, tak nak berbuka, maka itu cara pengamalan ibadah yang fanatik dan tidak menepatilah sifat kesederhanaan yang ada dalam ibadah. Kemudian syaratnya pelaksanaannya tidak meninggalkan ucapan yang asas dan dilakukan dengan tekun ataupun itqan lah. Jadi pada hari ini kita nak masuk topik yang seterusnya tentang fokus pada minggu ni, iaitu istimewanya ibadah dalam Islam. Apa keistimewaan ibadah dalam Islam? Yang pertama, istimewanya ibadah dalam Islam ni, perhubungan manusia dengan Allah tidak memerlukan perantaraan. Perhubungan manusia dengan Allah tidak ada perantaraan. Yang ini istimewa. Kenapa istimewa? Sebab Allah disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata-kata yang Allah rakamkan daripada mereka yang tidak beriman dengan Allah lah. Mereka menyembah berhala. Mereka kata apa? Mereka kata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka tu berhala lah. Mereka berkata, kami tidak menyembah berhala tu illa liqarribuna. Kecuali mereka itu berhala itu hanyalah sebagai yang membantu untuk menghampirkan kami kepada Allah, kepada Tuhan yang sebenarnya. Dia kata, maksudnya dia mengambil perantaraan lah. Maksudnya contohnya kalau orang yang menyembah berhala, patung tu, mereka sembah patung tu sebab dia rasa patung itulah yang akan menjadi orang tengah ataupun perantaraan untuk sampaikan permintaannya kepada Tuhan yang sebenar. Tapi kita, agama Islam ni, istimewanya agama kita tidak perlukan perantaraan. Kita solat direct terus pada Allah Ta'ala. Kita tak memerlukan bantuan daripada mana-mana
berhala dan sebagainya kan, makhluk yang lain. Itu istimewanya. Contohnya kalau kita nak berdoa pun, sebab berdoa tu dikira sebagai ibadah, Nabi ada sebut ad-doa huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Bermaksud kalau kita berdoa pun kita tidak perlukan bantuan pokok, contoh ya, contoh pokok-pokok yang dirasakan ada boleh membantu. Bantulah kami daripada malapetaka dan tertentu dan sebagainya kan, atau minta kepada sesuatu. Maka kita beribadah direct hanya kepada Allah Taala. Kalau ada masalah pun minta doa pada Allah kan. Ada masalah ataupun ada nak minta apa-apa, rasa tertekan, rasa stres, nak minta bantuan dan sebagainya, kita adu kita punya permintaan hanya semata-mata kerana Allah SWT tidak memerlukan perantaraan kan. Allah ialah hubungan yang paling telus dan teruslah kita kepada Allah SWT tanpa adanya perantaraan. Itu yang pertama. Kemudian ibadah dalam Islam ni boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja kecuali tempat yang kotor dan najis. Berbeza dengan agama yang lain. Kalau kita lihat contohnya macam agama Kristian, mereka beribadah di mana? Di gereja kan. Ataupun yang agama lain yang ada tokong tu, patung-patung tu, mereka beribadah di tempat tu je lah yang dikategorikan sebagai tempat ibadah ataupun rumah ibadah. Jadi mereka hanya beribadah di rumah-rumah yang dinyatakan sahaja. Tapi kita ni Islam ni, Nabi Muhammad SAW ada juga menyatakan dalam hadisnya, u'titu khamsan, aku ni diberi 5 perkara, lam yu'tahunna, yang mana 5 perkara ni tidak pernah pun diberi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Antara 5 perkara tu ialah ju'ilas liyal ardu masjidan tahura. Dijadikan bagi aku ni tanah-tanah sebagai tempat sujud, tempat yang sujud yang bersih. Nak katanya perbezaan antara ibadah Nabi Muhammad SAW ni, umat akhir zaman ni, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua tanah yang ada di muka bumi ni, semua tu adalah suci dan dibolehkan untuk beribadah. Kan? Contohnya kalau kita berjalan jauh-jauh, contohnya kan, naik highway, contoh kan, katakan tak jumpa masjid, dah masuk waktu dan habis waktu dah. Kita ada air dalam kereta tu, air mineral, ambil wuduk, semayang bentang sejadah, semayang kat tepi highway dekat tanah. Asalkan tempat tu tak kotor, tak ada najis, maka di tempat tersebut boleh dikira sebagai ibadah yang sempurna lah. Sebab kita telah melaksanakan di tempat yang suci dan tidak kotor. Jadi itulah bezanya kita. Kita Islam ni semua tempat boleh kita beribadah. Tetapi agama lain mereka memerlukan tempat-tempat tertentu untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, skop ibadah yang sangat luas. Setiap aktiviti manusia boleh menjadi ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Macam yang nyatakan tadi kan. Ibadah tu kalau dari segi pelaksanaannya tu ada 3 tadi dinyatakan. Ada 2 iaitulah ibadat umum dan ibadat khusus. Jadi kalau ibadat khusus tu memang terhadlah. Contohnya solat fardu hanya 5 waktu sahaja. Ataupun haji hanya dibuat di Mekah sahaja, tidak boleh dibuat haji di negara yang lain. Ataupun puasa hanya pada bulan Ramadan sahaja, puasa wajib. Fardu puasa kan, fardu dalam rukun Islam. Tidak boleh dibuat pada bulan Rejab contohnya, tak boleh. Tapi selain daripada ibadat-ibadat yang khusus tadi, banyak lagi ibadat umum yang boleh dikategorikan sebagai ibadah dan boleh diberikan pahala. Tapi hukumnya hanyalah hukum sunat lah, bukan hukum wajib. Contohnya bersedekah. Kita boleh bersedekah di mana-mana sahaja dan kepada sesiapa sahaja. Dengan syarat perkara tersebut yang nyatakan tadi lah, maksudnya dengan niat semata-mata kerana Allah SWT, dan menggunakan, kalau sedekah tadi menggunakan rezeki ataupun duit atau sumbangan yang halal dan sebagainya kan. Tidak ada niat untuk riak, niat junjuk dan sebagainya. Ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Begitu contohnya ibadah yang sangat luas dalam Islam. Senyum pun dikira sebagai ibadah kan, sedekah. Sebab senyum tu dikira sebagai sedekah dan sedekah tu ialah ibadah. Maka senyum pun dikira sebagai ibadah. Senyum, bercakap yang baik, ataupun Nabi ada bersabda tentang iman ni. Contohnya ibadah ni, iman tu ataupun ibadah tu yang paling tinggi martabatnya ialah berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dalam maksud hadis Nabi. Dan yang paling rendah ialah kita imatatul azza anit tariq, kita membuang yang boleh menyakitkan ni manusia ni daripada jalan. Contohnya kita jalan-jalan, contoh kat kampus ke, kat rumah ke, kat pasar raya, kat mana-mana lah, kita nampak ada paku kan. Paku ni
Kalau tak buang ni, kalau orang lain kena ni mungkin berdarah kan, atau mungkin luka dan sebagainya. Kita ambil, kita buang. Itu pun dikira sebagai ibadah. Kan, ibadah. Jadi semua boleh jadi ibadah asalkan perkara tersebut Allah suka dan Allah redha, kan. Itu ibadah, sangat luas. Itu bezanya ibadah kita dengan ibadah yang lain. Kemudian yang keempat, ibadah dalam Islam ni kita ikut keupayaan manusia dan tidak membebankan. Kita pun semua sedia maklum. Contohnya dalam kes pandemik COVID-19 ni, contoh katakan solat Jumaat kan untuk lelaki. Solat Jumaat. Solat Jumaat rupanya wajib untuk lelaki pergi solat Jumaat kan. Dengan memenuhi syarat-syaratnya, dengan rukun-rukun solat Jumaat kita kena buat. Tapi disebabkan ada masalah ataupun ada darurat yang berlaku pandemik COVID ni, maka kewajipan solat Jumaat tadi telah pun digugurkan. Digugurkan dengan kaedah-kaedah tertentu dalam Islam. Maka dengan sebab tadi, hukum asalnya yang wajib boleh berubah menjadi tidak wajib disebabkan ada sebab-sebab atau masalah atau darurat yang tertentu. Ataupun juga contohnya dalam solat, kalau kita belajar solat, berdiri dalam solat tu merupakan rukun hanya pada solat fardu sahaja kan. Solat sunat kita boleh duduk. Tapi solat fardu yang 5 waktu tu, berdiri tu merupakan rukun. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Kalau tak berdiri, tak sah solat. Itu untuk orang-orang yang sihat lah. Tapi kalau orang yang sakit, maka mereka boleh ikut keupayaan masing-masing. Sekiranya tak boleh berdiri, kena duduk lah. Duduk pun tak boleh, boleh baring dan sebagainya kan. Ada dia step-step dia. Maka ibadah dalam Islam ni tidak rigid ataupun tidak tertakluk hanya pada satu-satu keadaan tertentu, tapi boleh berubah mengikut keupayaan manusia pada ketika itu, kan. Sebagaimana Nabi Allah SWT ada berfirman dalam Al-Quran dalam surah Baqarah, biasa dengar ayat ni kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tu tidak akan memberi taklifan, tanggungjawab kepada manusia, pada hamba-hambanya, kecuali ada kemampuan di situ, ada kemampuan. Maksudnya mengikut kemampuan lah. Jadi itulah dia 4 keistimewaan ibadah dalam Islam. Iaitu pertamanya kalau kita lihat tu dari segi perhubungannya secara langsung, tidak ada perantaraan. Kemudian dari segi pelaksanaannya boleh di mana-mana sahaja. Kemudian dari segi skopnya yang luas. Dan yang keempat mengikut keupayaan. Jadi kalau ditanya soalan apakah keistimewaan ibadah dalam Islam, jadi kata kuncinya kena ingatlah, yang pertama kata kuncinya perhubungan tanpa perantaraan. Perhubungan lah, kata kuncinya perhubungan. Kemudian yang kedua tu pelaksanaannya di mana-mana. Kemudian yang ketiga skop yang sangat luas, skop yang luas. Dan yang keempat keupayaan. Kata kuncinya keupayaan. Jadi kena ingatlah 4 perkara ni. Okay, kemudian kesan ibadah. Ibadah yang kita buat semua ni dalam kehidupan kita ni, apabila telah cukup syaratnya diiktiraf ataupun termasuk dalam kategori mukallaf, orang yang telah pun wajib menerima tanggungjawab mukallaf tu, maka kita pun wajib melaksanakan ibadah. Maka ibadah tu bukan sia-sia sahaja, tetapi ada maslahah, ada dia punya kepentingan di sebalik kewajipan pelaksanaan ibadah tertentu. Contohnya puasa, zakat, haji, solat dan sebagainya. Jadi ada kesan-kesan dia. Okey, antara kesannya, kalau lihat yang pertama tu, kesan daripada ibadat solat. Apa kesan daripada solat? Yang pertamanya, mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan solat, dengan sebab solat. Ini disebut dalam Al-Quran lah. Wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah solat. Semua biasa dengar dalam Quran kan, dalam kat televisyen, radio dan sebagainya. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Okay, kenapa? Sebab solat tu kalau kita lihat daripada awalnya, pertama berdiri, kemudian kita baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, surah, rukuk dan sebagainya tu semua kita ikut turutan-turutan tu, itu ada kesan di sebaliknya. Kalau kita lihat dengan perkembangan sains dan teknologi ni, ada kajian-kajian yang dibuat tentang solat tu, iaitu contohnya satu kajian yang dibuat dikaitkan dengan lelaki lah ni, dengan lelaki lah. Contohnya masalah lelaki yang mengalami masalah mati pucuk kan, mati pucuk. Dia buat kajian solat tu, perbuatan solat tu
Dengan keadaan perbuatan yang betul, dia akan dapat membantu memulihkan lagi kesihatan individu lah, dalam berbagai aspek lah. Kemudian yang kedua, kesannya juga kalau dari segi puasa tu mengajar manusia mengawal keinginan, hawa nafsu dan membentuk pribadi manusia dengan nilai-nilai akhlak dengan pelaksanaan puasa. Kita baru saja puasa sebelum ni pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat puasa tu kita dikawal oleh iman, kan? Kalau kita tak kawal, kalau iman kita tak kawal, maka kita tak puasa lah. Sebab tu kalau kita lihat dalam bulan puasa tu, kalau dalam bulan tarawih, dalam tarawih waktu malam tu, sebab sebelum ni belum PKP lagi, malam pertama tu penuh masjid, sampai tak cukup ruang, kan? Dan bahagian utama solat tu, ruang utama solat tak cukup, sampai melimpah-limpah keluar, kan? Sebab masing-masing menginginkan pahala yang banyak, dan iman pada waktu tu telah menguasai diri. Hawa nafsu telah pun direndahkan atau dihilangkan dia punya penguasaan hawa nafsu dalam diri, kan? Maka puasa tadi telah mengajarlah, dengan sebab puasa dia ajar diri kita supaya banyakkan buat kebaikan, elakkan diri daripada makan secara sembunyi ataupun minum dengan sengaja dan sebagainya, kan? Itu untuk kategori puasa yang biasalah. Tapi puasa yang peringkat yang tertinggi, dia bukan hanya kawal daripada tak makan tak minum, tapi dia juga kawal lidah dia, mata dia, telinga dia, pemikiran dia daripada perkara-perkara yang tak elok, kan? Maka kesan daripada puasa tadi, dia mengawal, dapat mengawal diri menjadi manusia yang dapat mengawal hawa nafsu dengan baik, kan? Itu kesan puasa. Kita pun mungkin dapat kesan sikit lah daripada puasa tu. Kemudian yang ketiga, dari segi ibadat zakatnya, iaitu dapat menyemai rasa kasih sayang, merapatkan ukhuwah dan membersihkan sifat kedekut dan bakhil dengan zakat. Kalau kita lihat, kalau kita ni tidak melakukan zakat, maka kita boleh dikatakan sebagai orang yang kedekut, kan? Zakat ni, kalau kita lihat daripada zakat pendapatan, zakat pendapatan ni dia cuma hanya 1/40 saja, 1/40. 40, contohnya kalau RM40, kita hanya bayar zakat RM1 saja, kan? Kalau kita ada RM4,000, kita hanya bayar dalam berapa ringgit tu? 1/40, 100, kan? Jadi tidak banyak sebenarnya zakat tu. Tapi nak katanya, kalau kita melaksanakan zakat, kita tu dalam diri kita adanya sifat kasih sayang. Kerana kita fikirkan ada orang lain yang tidak ada kemampuan, yang memerlukan bantuan dari segi kewangan dan sebagainya, kita kongsi. Kongsi pendapatan, kongsi kita punya rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, kan? Dalam masa yang sama, kita juga dapat merapatkan ukhuwah. Contohnya kita tahu ada satu keluarga contohnya yang terlalu dhaif, contohnya kehidupan yang tidaklah sempurna mana, maka kita pun keluarkan zakat, beri pada mereka yang terlibat. Maka dalam hubungan itu berlakunya ukhuwah yang semakin rapat lah. Kita sebagai orang yang ada harta, ada kelebihan rezeki, kita kongsikan kepada mereka, maka pada waktu itu berlakunya ukhuwah atau hubungan sesama Muslim yang berlaku, dengan sebab kita memberikan apa yang mereka perlukan, kan? Dalam masa yang sama juga dapat membersihkan diri, membersihkan harta daripada perkara-perkara yang tidak bersih lah. Dalam harta kita tu mungkin ada kita tersilap ataupun kita buat perkara yang tak elok dalam kita mencari rezeki. Dengan kita keluarkan zakat tadi, dapat menyucikan harta kita, kan? Itu dari segi zakat. Kemudian yang keempatnya, haji pula, ibadah haji. Haji itu kalau kita lihat, kalau kita belajar pun banyak perkara-perkara yang dibolehkan, banyak juga perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Kalau kita tak ikut peraturan tu, maka haji kita akan mengalami perkara-perkara yang tidak sempurna lah. Contohnya dalam waktu haji tu, tidak boleh, kalau lelaki tu mungkin tidak boleh menyentuh yang perempuan, kan? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan sebagainya. Maksudnya banyak undang-undang. Jadi dengan sebab haji tadi, dia mengajar manusia supaya mematuhi peraturan dan undang-undang, kan? Kena sentiasa berhati-hati dengan peraturan. Kalau tak berhati-hati, tersilap sikit dah kena denda. Denda dalam haji ni kita namakan sebagai dam lah, kan? Dam, kena denda. Dah kena denda, kan? Sebab tidak berhati-hati dalam membuat ibadah. Maka apabila kita buat ibadah haji dengan sempurna, maka pada waktu tu melatih kita, kesannya ialah melatih kita supaya lebih berhati-hati dalam mengikuti apa-apa peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan
undang-undang di Malaysia ni, di negara mana-mana pun, kalau ada undang-undang, dengan sebab kita telah terkesan dengan ibadah-ibadah yang Islam telah tetapkan ni, maka kita pun akan ikutlah peraturan-peraturan yang ada tu tanpa rasa tertekan atau rasa terpaksa. Sebab kita telah pun dilatih dengan ibadah-ibadah yang dinyatakan ni supaya kita sentiasa patuh dan ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Okay, kemudian kalau kita lihat ni, ibadah juga dapat melahirkan insan Rabbani. Rabbani tu apa dia? Rabbani ni juga ialah ciri-ciri agama Islam kan. Ciri keistimewaan agama Islam iaitu bersifat Rabbani. Iaitulah Rabb tu ialah Tuhan kan. Bermaksud insan Rabbani ni ialah melahirkan insan yang sentiasa berfikir adanya Tuhan. Kan, insan yang sentiasa berfikir adanya Tuhan dan bersifat dengan sifat-sifat yang Tuhan mahukan. Insan Rabbani kan. Allah SWT ni tidak mahukan hamba-hambanya yang bersifat dengan sifat-sifat yang tak baik. Maka bila dia bersifat dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang Rabbani, sifat-sifat yang Allah suka, Allah perintahkan melalui kalamnya, Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, maka pada waktu tu dikira sebagai insan yang telah pun memenuhi ciri Rabbani lah. Kalau kita dapat capai perkara tersebut, maka insya-Allah kita pun tergolong dalam kalangan insan yang bersifat Rabbani ni kan. Kemudian yang kedua, melaksanakan syariat Islam. Bila kita melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka pada waktu itu kita telah pun menjadi seorang Muslim, individu yang beragama Islam yang telah pun melaksanakan syariat Allah SWT kan. Kemudian melahirkan individu yang berpribadi unggul. Orang yang berpuasa, orang yang solat, orang yang suka bersedekah, orang yang suka senyum, orang yang sentiasa bercakap dengan perkataan yang elok, kan, orang yang sentiasa menjaga hati orang lain. Kalau kita lihat individu yang ada individu macam ciri-ciri ni, maka kita lihat dia pun sungguh baik pribadi dia kan. Maka itulah ciri-ciri orang yang ada pribadi unggul. Kan, contohnya belajar pun sentiasa ada dalam kita punya kelas belajar. Kalau buat assignment pun sentiasa buat. Kan, orang tanya dia pun jawab. Kawan suruh minta tolong, dia tolong. Maka kalau kita jumpa kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam ini, memang kita pun kata respect lah kan, atau tabik hormat lah dengan orang yang macam ni kan. Maksudnya dia ada pribadi yang kita boleh jadikan contoh lah. Jadi kalau kita beribadah dengan sempurna pun, ibadah tu serba sedikit akan mempengaruhi diri kita untuk menjadi sebagaimana insan atau individu yang ada pribadi unggul kan. Kemudian pembangunan kemanusiaan yang seimbang. Manusia kalau hanya semata-mata bekerja saja mencari rezeki, dia tak kira masa, pada waktu tu individu tadi tidak seimbang. Kan, hanya kerja saja kan. Celik sebelum matahari terbit dia dah pergi kerja. Balik rumah sampai matahari pun dah terbenam dah. Maksudnya dia tak jumpa matahari kan. Saya ada kawan sebelum dia kata dia dah lama tak jumpa matahari. Sebab dia bekerja matahari belum keluar, dah masuk kerja, masuk tempat kerja dia, keluar pula matahari dah terbenam, maka dia tak nampak matahari kan. Jadi apabila kita ada kawan yang bersifat macam tu, kita nampak macam tak seimbang lah. Padahal kalau kita lihat, kalau dia melakukan ibadah dengan sempurna, kalau solat dia kena pergi solat kan, ataupun dia kena zakat, atau kena puasa, ataupun contohnya kalau solat Jumaat dia keluar solat Jumaat dan sebagainya. Kalau dia buat melaksanakan ibadah dengan sempurna tadi, maka kita nampak dia menjadi manusia yang lebih seimbang lah. Lebih seimbang maksudnya tidak mengutamakan diri sendiri dan sebagainya kan. Zakat menunjukkan tiadanya unsur mementingkan diri sendiri kan, sebab berkongsi rezeki. Maka lebih seimbang dari segi rezeki dan pendapatan yang ada kan. Kemudian menyelesaikan gejala sosial dan krisis moral. Gejala sosial ni semua sudah maklum, macam-macam gejala sosial ni. Apa-apa perkara yang kita nampak buruk pada sikap atau perilaku manusia tu, tu gejala sosial lah. Ada masalah moral kan. Contohnya banyaklah kalau kita baca kat akhbar, Facebook, media sosial ni macam-macam Contohnya suami yang memukul isteri yang sedang mengandung, contohnya kan. Dia bunuh sana sini, gantung diri, terjun bangunan, rogol, macam-macam lagi lah. Itu semua gejala sosial Kalau kita lihat contohnya tu, semua gejala sosial tu, apa punca yang berlaku? Puncanya sebabnya tiadanya penghayatan agama dalam diri masing-masing kan. Bagaimana nak membentuk atau mendidik diri yang ada penghayatan agama? Solat lah, kena solat. Sebab tu kalau kita lihat, saya ada kawan yang buat seminar atau motivasi sekolah-sekolah ni, dia katakan
Dia ada buat bancian ataupun tanya pada pelajar-pelajar ni, siapa yang solat sempurna ataupun solat cukup 5 waktu. Hanya sedikit saja bilangannya, tak sampai 30% pun. Sangat sedikit. Nak katanya ramai yang tidak solat. Okay. Bila solat tadi, tiadanya hubungan diri dengan Tuhan, maka macam mana dia nak jaga hubungan dia dengan manusia, kan? Sedangkan dengan Tuhan pun dia tak jaga, apatah lagi dengan manusia. Jadi kalau orang yang suka ngumpat orang, ataupun ada manusia yang membunuh orang, ataupun mencuri barang orang, ataupun melakukan perkara-perkara yang kita nampak sebagai gejala sosial, itu puncanya tiadanya hubungan diri dia dengan Tuhan yang sempurna. Orang kata bahasa kasarnya tak solat lah dia tak solat lah tu. Kita tengok muka dia pun macam nyampah je kan. Sebab orang yang solat ni kalau kita lihat, kesan daripada wuduk tu tadi telah menjernihkan muka dia, menjadikan muka dia sebagai muka yang kita sedap memandang, sedap mata memandang kan. Kalau kita rajin solat, orang tengok kita pun sedap muka dia tengok kan, sejuk je. Tapi kalau tak solat, dia tidak ada cahaya. Sebab wuduk tu, dalam masa yang sama, wuduk tu kita tahu sebagai ambil air semayang, tapi wuduk tu juga ialah mencahaya, memberikan muka kita bercahaya kan. Jadi punca gejala sosial ialah puncanya tidak solat. Dan solat tu ialah ibadah yang paling utama dan pertama kan. Maka caranya kena buat ibadah, maka automatik gejala sosial tadi, krisis moral dapat dipulihkan dan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit Kemudian yang terakhir, umat yang sentiasa positif dan maju ke hadapan. Umat yang melaksanakan ibadah akan sentiasa positif dan maju ke hadapan. Kan, contohnya dia rasa kalau dia berniaga dengan lebih bagus, dapat untung yang lebih banyak, maka hasilnya dapat keluar zakat yang lebih banyak. Contoh saya ada kenalan juga, Pak Cik dia kata kenapa dia nak jadi jutawan, dapat duit banyak, dia kata dengan sebab jadi orang kaya, nanti dia boleh keluarkan zakat yang banyak. Kalau zakat kita katakan 1,000, dia kata 1,000 sikit ni, hanya sikit dia dapat bantu orang Islam yang lain kan. Dia kata dia nak capai zakat dia 1 juta contoh kan. Kalau zakat 1 juta, maksud harta dia berapa? Mestilah harta dia 40 kali ganda, 40 juta kan. 40 juta, duit dia zakatnya 1 juta. Baru dapat 1 juta. Jadi dia kena collect, kena cari duit yang banyak untuk keluarkan zakat yang banyak. Bila kita lihat keadaan tu, maka positif ada. Dia positif sentiasa ke hadapan. Berusaha demi berusaha untuk membantu orang lain untuk mendapatkan matlamat di sebalik ibadat-ibadat yang ada kan. Contoh puasa pun, kalau dia rasa puasa tu dapat menyihatkan diri dia, maka dia akan lebih positif, lebih nak puasa sebab dengan puasa dapat menyihatkan diri, dapat menjauhkan diri daripada sakit perut kan, kerana sakit tu berpunca daripada perut. Bila makan banyak, tak aktif, tidur, banyak duduk kan, kurang peluh, maka akan datang sakit macam-macam lah kan, dengan sebab tidak puasa, tidak kawal makanan kan. Maka inilah antara perkara-perkara yang kesan yang dapat kita lihat daripada ibadah-ibadah dalam agama kita. Jadi kita kena ingat, ibadah yang kita buat ni bukan sesuatu yang Allah paksa tanpa ada masalahnya, tapi kita kena fikir di sebalik itu ada kepentingan, ada keistimewaannya untuk diri kita sebagai manusia. Dari segi kesihatannya, dari segi hubungan sama manusianya, dan dari segi macam-macam lah ibadahnya. Okey, jadi itu sajalah untuk kita punya pada minggu ni, iaitu kita fokus pada istimewanya agama ibadah dalam Islam dan juga kesan-kesan ibadah dalam Islam. Okey, ada nak tanya apa-apa tak tentang kita punya ibadah ni? Semua clear ke?